Salam sejahtera dan selamat kembali ke kelas matematik Cikgu Chan. Jadi untuk kali ini kita akan lihat kepada gabungan operasi asas aritmetik bagi integer. Mari kita imbas kembali, kita dah belajar tentang penambahan dan penolakan integer dan termasuk pendaraban dan pembahagian integer. Jadi untuk penambahan dan penolakan integer, saya telah memperkenalkan jadual ini iaitu jadual hutang bayar balik untuk membantu kita mengira atau menyelesaikan soalan-soalan melibatkan penambahan dan penolakan integer. Untuk pendaraban dan pembahagian integer, terdapatnya jadual seperti ini yang juga terdapat dalam buku teks. Okay. So walaupun ini adalah jadual untuk pendaraban, tetapi kita juga perlu aplikasikan untuk pembahagian integer. Dan untuk yang ini, saya telah memperkenalkan yang ini sama tanda suka positif, tak sama tanda tak suka negatif. So sama tanda di sini bermaknanya contoh yang ini positif dengan positif sama tanda. Kemudian negatif dengan negatif sama tanda. Jadi sama tanda, kita katakan dia suka, maka kita tukarkan dia menjadi positif. Kalau tak sama tanda, contohnya positif dengan negatif ataupun negatif darab atau bahagi dengan positif, jadi tak sama tanda, tak suka, maka kita tukarkan dia menjadi negatif. Sekarang kita akan melihat kepada BODMAS. So, kalau saya susunkan BODMAS dari atas ke bawah, B adalah bracket kurungan, O order urutan, D divide bahagi, M multiply darab, A adalah add tambah, dan S ialah subtract, tolak. Jadi, kalau diberikan soalan, kita akan melihat yang pertama sekali, adakah soalan tersebut mempunyai kurungan, bracket. Jika terdapat kurungan, kita selesaikan apa yang terdapat dalam kurungan tersebut. Kemudian, kita lihat apakah operasi yang terdapat dalam soalan tersebut. So, di sini, diberikan bahagi dan darab, kemudian barulah tambah dan tolak. Cuma, perlu diberi perhatian bahawa untuk darab dan bahagi ini, kita akan selesaikan dari kiri ke kanan. Bermakna yang mana satu muncul dahulu, kita akan selesaikannya itu. Sekiranya terdapatnya darab, kemudian barulah bahagi, jadi kita akan selesaikan darab diikuti oleh bahagi. Untuk tambah dan tolak pun sama. Dari kiri ke kanan. Bermakna yang mana satu muncul dahulu, kita akan selesaikan yang itu. Cuma, kita kena pastikan kita telah selesaikan darab dan bahagi sebelum kita mengirakan penambahan dan penolakan. Jadi, katakan diberikan soalan ini, negatif 5, darab dalam kurungan 2 tolak 6. So, kita kenal pasti terdapatnya bracket. Dan dalam bracket pun ada operasi. Operasi di sini adalah tolak. Di luar bracket adalah darab. Jadi balik kepada BODMAS, yang pertama bracket. Dalam bracket ada pengiraan, kita selesaikan apa yang terdapat dalam bracket itu, iaitu kita tolakkan dia. Jadi yang depan, yang saya tak buat apa-apa lagi, negatif 5, darab, saya salin semula. Okay. Dan 2 tolak 6. Pelajar telah pun belajar tentang penolakan integer. Jadi kita gunakan jadual ini, jadual hutang bayar balik. So, saya tuliskan di bahagian bawah, 2 tolak 6. 2 ini adalah positif 2. Positif 2 saya masukkan di bahagian bayar balik. 6 ini di depannya terdapatnya tanda tolak ataupun negatif. So, tolak 6 saya letakkan di bahagian hutang. Cuma masukkan nombor sahaja. Jadi di sini kita boleh lihat, bayar balik 2, hutang tu 6. Hutang di sini 6 adalah lebih besar daripada bayar balik. Jadi jawapan akhir di sini masih lagi berhutang. Dan hutangnya berapa? Kita kirakan beza antara 6 dengan 2. So 6 tolak 2, bezanya adalah 4. Masih hutang lagi 4, negatif 4. Jadi kita masukkan nilai yang ini ke dalam bahagian atas. So, bila saya dah tolakkan dia, saya mendapat jawapan negatif 4. So, kita dah selesaikan operasi yang terdapat dalam kurungan. Tapi, baris yang kedua ini masih lagi terdapat kurungan. Cuma, yang ini pelajar perlu lihat, kurungan di sini berbeza dengan kurungan dalam soalannya. Kurungan dalam soalan untuk menunjukkan kita terdapatnya operasi di dalam kurungan tersebut. Tetapi, untuk kurungan yang bahagian bawah ini, kurungan ini adalah untuk
mengasingkan antara darab dengan tolak. So, kurungan ini adalah untuk mengasingkan darab dan tolak. Jadi, back to here. Sekarang kita tinggal operasi darab. Okay, negatif 5 darab negatif 4. Dan pelajar pun telah belajar tentang pendaraban integer. So, negatif darab negatif. Negatif-negatif tak sama tanda. Okay, sama tanda. Maka suka, maka positif. So, jawapan akhir adalah positif. Kemudian, 5 darab 4. 5 darab 4, 20. So, finally, the answer is positive 20. Seterusnya, kita akan lihat kepada contoh yang ini pula. So, katakan soalan A di sini. Jadi, pertama sekali kita lihat adakah terdapat bracket. Okey, terdapat bracket di sini. Cuma bracket ini, lihat dalam bracket tu tak ada operasi nak tambah, tolak, darab atau bahagi. Tanda tolak di sini adalah negatif 4. Okay, so bracket ini adalah untuk mengasingkan tambah di hadapan dengan negatif di dalam tersebut. So, kita lihat pada operasi pula. Negatif 6 tambah negatif 4 darab 3. So, di sini terdapatnya operasi tambah dan darab. So, berdasarkan kepada BODMAS, kita harus menyelesaikan pendaraban dahulu. Jadi, apa yang saya tak kira lagi di bahagian depan, saya salin semula. So, negatif 6 tambah. Jadi, negatif 4 darab 3. 3 ni adalah positif. Depan walaupun tiada tanda, depan tu adalah positif ya. Positif 3. Jadi, negatif darabkan dengan positif. Tak sama tanda, tak suka, maka negatif. Hasil darab di sini adalah negatif. 4 darab 3, 12. So, negatif 12. Okey, masih lagi terdapatnya bracket sebab bracket ini adalah untuk mengasingkan operasi tambah dan negatif. So, kita bukakan bracket tersebut. So, yang depan masih lagi negatif 6. Okey, yang ini saya turunkan nombor 12. So, positif dan tambah dan negatif. Positif dan negatif. Tak sama tanda, tak suka, maka tolak negatif. Bukakan kurungan, sekarang menjadi negatif 6, tolak 12. Jadi yang ini kita boleh gunakan jadual hutang bayar balik. So, negatif 6, negatif. So, masukkan di hutang. Tolak 12, tolak. So, masukkan di bahagian hutang. So, tak pernah bayar balik, cuma hutang. Hutang 6, lepas tu hutang 12. Jawapannya masih lagi berhutang. So, hutang sekarang berapa? Kita tambahkan kedua-dua ini. So, 6 tambah 12, kita dapat 18. Jawapan akhirnya negatif 18. Untuk soalan B pun terdapat bracket. Bracket di sini hanya adalah untuk mengasingkan antara 4 dengan negatif 7. Tiada operasi antara 4 dengan bracket. Jadi, apakah operasi di antaranya? So, ini di antaranya actually terdapatnya darab. Ini adalah sama makna dengan 4 darab negatif 7. Okey. Jadi, maknanya soalan ini adalah 8 tambah 4 darab negatif 7. So, operasi ini adalah tambah dan darab. 4 darab negatif 7. So, based on BODMAS, kita kena selesaikan darab. Jadi, yang depan, 8, saya masih kekalkan dia sebagai positif 8. Okay. Kemudian, 4 ini, saya ambilkan sekali dengan operasi tambah di hadapan. Saya menjadikan dia bagaikan positif 4. So, positif 4 darab dengan negatif 7. Saya menjadikan dia positif 4 darab negatif 7. So, 4 darab 7, 28. Kemudian, positif darab negatif, tak sama tanda, tak suka, maka negatif. So, di sini
menjadi 8 tolak 24. So, 8 tolak 24, kita gunakan jadual hutang bayar balik. 8 is a positive 8, jadi bahagian bayar balik. Tolak 28, tolak di bahagian hutang. So, di sini boleh nampak hutang adalah lebih banyak daripada bayar balik. Maka, masih lagi berhutang. Dan hutangnya adalah berapa? 28 kita tolakkan dengan 8. Kita cari bezanya. So, masih lagi berhutang 20. Jawapan akhirnya negatif 20. Dalam dua jadual hutang bayar balik ini, kamu boleh perasan ya, kalau dia berada pada kolom yang sama, contoh ni di sebelah kiri pada kolom yang sama, kita tambahkan kedua-dua nilai tersebut. Tapi, jika dia berada dalam kolom yang berlainan, seperti dalam kanan ini, kita tolakkan dia untuk mendapat jawapan akhir. Okey. Seterusnya, soalan ini. Soalan ni nampak banyak gabungan operasi. So, pertama sekali kita lihat kurungan. Kurungan tersebut adalah untuk mengasingkan bahagi dengan negatif. Kurungan yang satu lagi untuk mengasingkan tambah dengan negatif. So, tiada apa-apa yang perlu dikirakan dalam kurungan. Okay, next one, kita lihat pada operasi yang terdapat dalam soalan ini. So, negatif 6 tolak 35 bahagi negatif 7 tambah negatif 2. So, ada operasi tolak, bahagi dan tambah. Jadi, based on board maths, kita kena selesaikan bahagi. So, apa yang saya tak kira lagi tu, saya tuliskan semula di bahagian hadapan dan belakangnya. So, negatif 6. Kemudian di sini sebenarnya pelajar pun dah boleh bukakan kurungan yang ini ya. Positif, negatif. Positif, negatif. Tak sama, tak suka, negatif. So, tolak 2. Okey. Kemudian kita lihat kepada negatif 35 bahagi negatif 7. Saya ambilkan dia sebagai negatif 35. Tolak tu saya ambilkan sebagai negatif 35. So, negatif dengan negatif sama tanda, suka, so menjadi positif. Kemudian 35 bahagi 7, 5. So, ini adalah hasil bahagiannya adalah positif 5. Jadi, kita mendapat negatif 6 tambah 5 tolak 2. So, sekarang kita boleh gunakan jadual hutang bayar balik untuk mengirakan ini. So, negatif 6, negatif bahagian hutang. Kemudian, tambah 5, tambah bahagian bayar balik. And tolak 2, tolak tu bahagian hutang. So, di sini ingat bila berada dalam kolom yang sama ini, kita tambahkan dia. Bermakna yang ini dapatnya hutangnya menjadi 8, hutang 8. So, kita bandingkan hutang 8 dengan bayar balik 5. Hutang adalah lebih besar. Jadi, akhir sekali masih lagi berhutang. So, hutang lagi berapa? 8 tolak 5. Masih lagi berhutang 3. So, jawapan akhirnya adalah negatif 3. Kita lihat pada soalan seterusnya. Jadi, kita kenal pasti apakah operasi yang terdapat dalam soalan ini. So, negatif 4 tambah 5 darab negatif 3 bahagi dalam kurungan negatif 6 tambah 3. So, di sini terdapatnya kurungan dan kurungan ini terdapatnya operasi tambah di dalam. Jadi, apa yang kita buat adalah selesaikan kurungan. So, walaupun ada darab dan bahagi disebabkan board maths, B bracket, kita selesaikan kurungan. So, depan yang tak selesai lagi, kita salin semula. Jangan tinggalkan apa-apa di dalam. Okey. So, dalam kurungan adalah negatif 6 tambah 3. Kita boleh gunakan jadual hutang bayar balik. Negatif 6, negatif di bahagian hutang. Kemudian tambah 3 di bahagian bayar balik. So, di sini hutang adalah lebih. Jadi, masih lagi berhutang. Masih lagi negatif. So, bezanya adalah 6 tolak 3.
3. Masih lagi berhutang 3. So, hasil tambah di sini adalah negatif 3. Okay, saya letakkan kurungan sebab kurungan ini adalah untuk mengasingkan bahagi dengan tolak. Next, lihat semula terdapatnya operasi tambah, darab dan bahagi. So, based on BODMAS, walaupun BODMAS, okay, walaupun D muncul sebelum M, tapi ingat kedua-dua ini kita selesaikan dari kiri ke kanan. So, kirinya maknanya kita selesaikan darab. Yang lain kita salin semula. So, saya mengambilkan tambah 5 sebagai 1. Kirakan dia sebagai positif 5. Jadi, positif 5 darab negatif 3. Saya tunjukkan di bahagian kanan, di bahagian yang lainnya, bukannya pada soalan tersebut. So, bila saya dah dapat jawapan, baru saya masukkan dalam soalan itu. So, 5 darab negatif 3, positif negatif. Tak sama tanda, tak suka maka negatif. 5 darab 3, 15. Jadi, hasil darab di sini adalah tolak 15, negatif 15. Seterusnya, terdapatnya operasi tolak dan bahagi. Jadi kita selesaikan bahagi. So, bahagi yang ini saya kirakan sebagai negatif 15 untuk bahagi. Saya ambilkan dia sebagai satu integer. Yang depan saya tak kira lagi, saya salin semula, negatif 4. So, sekarangnya adalah negatif 15 bahagi negatif 3. So, negatif-negatif sama tanda suka, maka jawapan akhirnya adalah positif. 15 bahagi 3, 5. Kamu mendapat positif 5. So, tambah 5. Okay. Now, negatif 4 tambah 5. Kita boleh gunakan jadual hutang bayar balik. Negatif 4, negatif adalah hutang. So, bayar balik 5. Di sini bayar balik adalah lebih, maka jawapan akhirnya adalah positif. So, bayar balik. Terlebih bayar berapa? 5 tolakkan 4, 1. Terlebih bayar 1. Jawapan akhirnya adalah positif 1. Sekarang kita akan lihat kepada bahagian seterusnya, iaitu penyelesaian masalah. So, katakan diberikan soalan satu ini. Suhu di negara K berubah-ubah. Pada hari Isnin, suhunya negatif 7 darjah Celsius. Kemudian turun sebanyak 4 darjah Celsius pada hari Selasa. Suhu itu naik semula sebanyak 9 darjah Celsius pada hari berikutnya. Apakah suhu terkini negara K? So, di sini ayatnya mungkin panjang dan mempunyai pelbagai integer di dalam. Kita akan lihat satu persatu. So, pada hari Isnin, suhunya negatif 7. Kemudian turun sebanyak 4 darjah Celsius pada hari Selasa. Suhu itu naik semula sebanyak 9 darjah Celsius pada hari berikutnya. Hari berikutnya maknanya Rabu lah. Selasa hari berikutnya adalah Rabu. Jadi kita gunakan jadual untuk memudahkan kita melihat nilai-nilai yang diberi ini. So, untuk hari Isnin, negatif 7. Kemudian Selasa turun. Okay, turun yang ini, ingat balik termometer ataupun garis nombor yang mencancang. So, ke atas adalah positif, ke bawah adalah negatif. So, turun ini adalah negatif 4 darjah Celsius. Untuk Rabu, hari berikutnya, naik semula. So, naik semula tambah positif 9 darjah Celsius. So, untuk mendapatkan suhu terkini, kita akan tambahkan ketiga-tiga suhu ini. So, suhu terkini negara K ialah negatif 7, tambahkan negatif 4, kemudian tambahkan dengan positif 9. Kita bukakan kurungannya. Depan adalah negatif 7, tambah negatif. Tak sama tanda, tak suka, tolak. So, tolak 4. Kemudian, tambah positif. Sama tanda, suka, jadi tambah 9. So, di sini, negatif 7, tolak 4, tambah 9. Kalau pelajar nak kirakan satu persatu pun boleh. Okay. So, negatif 7, negatif tolak 4, negatif 11.
kemudian tambah 9. Akhir sekali, negatif 2. Jadi suhu terkini bagi negara K adalah negatif 2. K terlupa. Darjah Celsius. Unitnya adalah darjah Celsius. Alright, soalan seterusnya. Sebuah kedai mendapat keuntungan RM16,800 pada tahun pertama dan mengalami kerugian RM6,500 setiap tahun bagi 2 tahun berturut-turut. Pada tahun keempat, kerugian yang dialami oleh kedai itu adalah 2 kali kerugiannya yang dialami pada tahun kedua. Berapakah keuntungan atau kerugian kedai itu dalam tempoh 4 tahun? Ayat yang sungguh panjang, kita letakkan dalam jadual. Okay. Kedai mendapat keuntungan RM16,800 pada tahun pertama dan mengalami kerugian RM6,500 setiap tahun, okay, bagi 2 tahun berturut-turut. Pada tahun keempat, kerugian yang dialami oleh kedai itu adalah 2 kali. 2 kali kerugian yang dialami pada tahun kedua. Jadi kita masukkan dalam jadual. Tahun pertamanya keuntungan. Keuntungan positif. Keuntungan sebanyak RM16,800. Kemudian tahun kedua adalah kerugian. Kerugian RM6,500. Okay, pada ayat yang ini. Kerugian RM6,500 setiap tahun bagi 2 tahun berturut-turut. Maknanya tahun kedua dan tahun ketiga, setiap tahun tu rugi sebanyak RM6,500. So, tahun ketiga pun rugi RM6,500. And then, tahun keempatnya kerugian juga. Cuma untuk tahun keempat ni adalah 2 kali kerugian yang dialami pada tahun kedua. So, rujuk balik tahun kedua, kerugiannya adalah RM6,500. Dia adalah 2 kali ganda. So, 2 darabkan dengan kerugian tahun kedua tu. Begini. Alright. Now, dia nak tahu berapakah keuntungan atau kerugian kedai itu dalam tempoh 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, adakah dia rugi ataupun dia untung? So, here kita tambahkan kesemuanya. Jadi, yang pertama, positif RM16,800. Tambahkan, lihat kat sini ya. Kat sini ada 2 yang sama. Untuk tahun kedua dan tahun ketiga ni adalah sama. Jadi kita boleh kecilkan dia atau kita kumpulkan dia. Kita darabkan begini. Daripada nak tulis satu persatu, kita darabkan dengan 2. Okay, untuk tahun keempat pun actually bersama. Kita darabkan dia. Sebab dia 2 kali ganda untuk tahun keempat. Jadi yang ini kita bukakan kurungan. So this one kita darabkan dia sepatutnya berapa? So sepatutnya negatif 13,000. Untuk bahagian ini pun negatif 13,000. Kenapa 13,000? Kerana ingat, this one positif, negatif. Tak sama, tak suka, jadi tolak negatif. So, 2 darab 6,500 adalah 13,000. Untuk bahagian belakang pun sama, positif 2 ataupun tambah 2 darab dengan negatif 6,500. So, tak sama tanda, tak suka, maka negatif. Tolak 13,000. Now, back to here. Sekarang kita kirakan. Okay, ada operasi tolak dan tolak. Kita boleh selesaikan ini dulu. So, kita mendapat 3,800. Kemudian, belakang masih ada lagi tolak 13,000. So, hasil tolaknya adalah negatif 9,200. Jadi, tanda negatif ini maknanya dia rugi ya, kerugian. So, dia kerugian sebanyak 9,200. Dia kerugian.
Okey, sekarang soalan yang terakhir. So, Melissa perlu naik ke tingkat 1 untuk membuat pendaftaran. Kemudian, dia naik 5 tingkat untuk membuat pembayaran sebelum dikehendaki turun pula 3 tingkat untuk mengambil pakaian seragamnya. Akhir sekali, dia perlu naik semula 4 tingkat untuk mendengar ceramah. Di tingkat berapakah ceramah itu diadakan? Panjang, sungguh panjang. Jadi kita masukkan dalam jadual, sama lagi kita masukkan dalam jadual. So kalau awak perasan jadual ini, saya gunakan naik dan turun. Okey, sebab dia naik dan turun tangga tu. So yang pertama sekali naik tingkat 1 untuk membuat pendaftaran. Kemudian naik lagi 5 tingkat untuk membuat pembayaran. Selepas itu dia turun pula 3 tingkat untuk mengambil pakaian seragam. Dan akhir sekali, dia naik semula 4 tingkat. So, saya gunakan warna yang berlainan. Senang untuk kita lihat, untuk bezakan naik turun ini ya. Masukkan dalam jadual, naik. Ingat, naik itu adalah ke atas. Ke atas ni positif. Kalau turun ke bawah, negatif. Jadi, naik tingkat 1, positif 1. Kemudian naik 5 tingkat, positif 5. Lepas tu dia turun 3 tingkat, so negatif 3. Akhir sekali dia naik semula 4 tingkat, positif 4. So di manakah ceramah itu diadakan? So di sini kita tambahkan ke semua tersebut. So positif 1 tambah positif 5 tambah positif 4 tambah lagi negatif 3. Saya tak tuliskan tambah positif sebab tambah positif sama tanda suka. Memang pun menjadi tambah, tak ada perubahan. So, saya tak tuliskan tambah positif 5 tambah positif 4. So, di sini ada kurungan. Saya bukakan kurungan. Okey, tambah negatif tak sama, tak suka, maka tolak 3. So, yang ini sama ada awak boleh kirakan secara langsung ataupun awak juga boleh gunakan jadual hutang bayar balik ini. So, bahagian tambah ni ada 1, 5 dan 4. Kemudian tolak tu ada 3. So, bahagian tambah ni total kat sini adalah 10. So, 10 lebih besar maknanya akhir sekali adalah positif. 10 tolak 3, 7. So, dia berada di tingkat 7. Positif 7 itu tingkat 7. Jadi, ceramah diadakan di tingkat 7. So, kalau awak perasan, saya gunakan banyak jadual. Daripada ayat-ayat yang panjang ini, saya gunakan jadual supaya lebih senang untuk saya lihat apa yang perlu saya buat seterusnya. Dan saya juga menggunakan jadual hutang bayar balik supaya saya tak confuse sama ada jawapan akhir itu adalah positif ataupun negatif. Jadi itu saja untuk hari ini. Thank you and harap anda faham apa yang saya ajar di sini.